Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada grup 9 ataupun kumpulan 9 ingin membentangkan tentang tajuk falsafah yang berkaitan dengan relativism. Definisi untuk relativism ni adalah aliran falsafah yang menegaskan bahawa semua sudut pandangan adalah berbeza. Oleh itu, semua kebenaran adalah relatif kepada setiap individu. Seterusnya ialah ilmu pengetahuan, kebenaran dan nilai moral ditentukan secara berkaitan dengan budaya, masyarakat dan konteks pensejarahan. Teori atau pengetahuan bahawa penilaian adalah relatif dan berbeza-beza menurut situasi, peristiwa dan individu yang mengalaminya. Kebenaran dinilai relatif, tidak mutlak dan saling berbeza antara budaya dengan budaya yang lain, individu dengan individu yang lain dan situasi dengan situasi yang lain. Tidak seperti aliran pemikiran falsafah lain yang menumpukan aspek metafizik dan saintifik. Relativism ini juga subjek pemikiran kelompok sofis adalah berkaitan persoalan humanistik liberal. Gagasan pemikiran skeptikal pragmatism yang dibawa oleh mereka telah melahirkan elemen baru dalam pemikiran Greek dengan menjadikan falsafah lebih bersifat spekulatif, berpusat dan berkenaan dengan pemikiran manusia. Antara tokoh-tokoh falsafah yang terlibat dengan relativism ni ialah antaranya Protagoras. Beliau merupakan ahli falsafah Prasokratik Yunani yang dilahirkan di Abdera, Thrace. Beliau juga dianggap sebagai ahli falsafah yang pertama yang mempromosikan tafsiran realiti yang bermaksud kepada setiap individu dalam pengalaman, penghakiman dan tafsiran. Selain daripada beliau, ahli falsafah yang lain adalah Xenophanes. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Yunani, ahli teologi, penyair dan pengkritik. Dalam beberapa tulisannya yang mengungkapkan skeptisisme di mana pandangan keagamaan tradisional dianggap sebagai unjuran manusia. Ciri-ciri falsafah. Tiada kebenaran moral atau prinsip etika yang mutlak atau universal, tetapi setiap individu yang direndam dalam budaya mereka sendiri akan mempunyai sistem tindakan tertentu mereka. Di bawah pendekatan relativism budaya juga dikenali sebagai culturalism. Setiap budaya perlu difahami dan dianalisis dalam bidang mereka sendiri dan akhirnya tidak wujud satu persetujuan sejagat berkenaan dengan kebenaran, kebaikan dan lain-lain. Juga tidak wujud nilai-nilai yang tepat dan tidak berubah seperti nilai kebenaran, kebaikan, keburukan dan lain-lain seterusnya. Okey, pengaruh falsafah. Next, terdapat dua kumpulan yang terpengaruh dengan golongan falsafah ini. Salah satunya adalah golongan etis dan golongan relativis. Golongan etis adalah mereka merupakan free thinker. Maksudnya pemikiran yang bebas. Apa-apa yang dirasakan betul adalah betul dan apa-apa yang dirasakan salah adalah salah. Manakala relativis ini adalah mereka mengatakan bahawa betul dan salah adalah subjektif. Sesuatu yang dirasakan bersesuaian berdasarkan keadaan sekeliling. Next, tindakan kumpulan golongan-golongan tersebut, mereka mempercayai bahawa sumber moral luaran boleh mengatakan bahawa suatu etika lebih baik daripada yang lain. Suatu tindakan yang berdasarkan kepercayaan seseorang. Bagi kumpulan ini, apa-apa sumber yang mengatakan salah tidak dihiraukan. Contohnya adalah kita orang Islam tidak dibenarkan memakan daging babi, tapi untuk non-Muslim mereka percaya bahawa benda itu adalah tidak salah. Jadi benda-benda pemikiran ni betul dan salah adalah subjektif dan kita tak boleh kata ini lebih baik, ini tidak lebih baik sebab dia berdasarkan pemikiran seseorang. Next, Nabila. Seterusnya berkaitan dengan isu semasa berkaitan dalam relativism. Yang pertama sekali ialah isu tulisan Jawi di Malaysia, yang di mana peristiwa ini pernah berlaku 2 tahun yang lepas. Salah satu isu yang menentang relativism di mana kumpulan etnik Cina menentang penggunaan tulisan Jawi di sekolah. Kumpulan etnik Cina itu yang dikenali sebagai Dongzong dan juga Jiaozong yang lantang mengkritik Kementerian Pendidikan ketika itu untuk melaksanakan tulisan Jawi di sekolah vernacular. Ini membuktikan bahawa etnik Cina tidak mahu menerima budaya masyarakat Melayu itu sendiri, meskipun ianya tidak menyentuh sentimental mana-mana agama.
jelas membuktikan bahawa kepercayaan etnik Cina itu sendiri tidak mahu mempercayai agama Islam dan menganggap ianya suatu bentuk penebaran agama. Kerana tulisan Jawi tersebut hanyalah budaya dan bukannya penebaran agama semata-mata. Antara tindakan kumpulan dipengaruhi falsafah ialah seperti yang diterangkan sebelum ini, kumpulan yang dipengaruhi falsafah ialah etis dan juga relativis. Antara tindakan kumpulan etis ialah mereka tidak mempercayai perkara yang tidak dapat dibuktikan dengan mata atau ghaib, serta lebih mempercayai kajian berbanding dalil ataupun bukti. Maka tindakan kumpulan relativis ialah mereka memilih sesuatu perkara yang betul dan salah mengikut situasi semasa serta mengambil keputusan mengikut kepentingan sekeliling. Akhir sekali ialah cadangan bagaimana untuk kita menyelesaikan isu yang telah dikemukakan. Dan isu yang telah dikemukakan ni, isu berkaitan dengan tulisan Jawi. Jadi kita ada tiga, berdasarkan tiga ini, iaitu yang pertama rukun negara, yang kedua falsafah pendidikan kebangsaan, yang ketiga falsafah sejahtera. Berdasarkan rukun negara, kita spesifikkan kepada rukun negara yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Dalam perlembagaan ni kita ada petikan, kita dalam kandungan perlembagaan ni ada berkaitan dengan hak istimewa orang Melayu. Jadi kita berada di tanah orang Melayu, jadi hak istimewa orang Melayu ni tidak perlu dipertikaikan lagi. Tulisan Jawi ini adalah budaya orang Melayu. Jadi kenapa perlu dipertikaikan apabila tulisan Jawi ini disebarkan lagi di tanah Melayu ini? Jadi yang kedua ialah falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ni terdiri daripada 4 aspek. Daripada 4 aspek ni kita boleh lihat dekat slide ini. Yang pertama ialah jasmani, yang kedua ialah emosi, yang ketiga ialah rohani, dan yang terakhir sekali ialah intelek. Jadi tulisan Jawi ini adalah salah satu budaya orang Melayu dari segi aspek intelek. Tulisan Jawi ini adalah satu bentuk ilmu pengetahuan yang di mana benda ni tak mendatangkan satu kerugian pun bila kita nak belajar pasal benda ni. Benda ni boleh jadi sebagai satu advantage, satu kelebihan bila kita tahu pasal tulisan Jawi ni. Sama macam kita belajar bahasa lain. Dan yang terakhir sekali adalah falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera ni boleh dikatakan sebagai gabungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Tapi dia lebih detail lagi. Falsafah sejahtera ni kita tujuanlah untuk mewujudkan negara yang harmoni. Jadi bila kita nak mewujudkan negara yang harmoni, kita perlukan insan yang sopan dan beradab. Jika kita nak kenakan dengan 4 aspek itu, contohnya kita perlu menjaga emosi dalam diri kita. Kalau kita nak buat satu keputusan atau tindakan, kita tak boleh melakukan keputusan atau tindakan itu berdasarkan emosi kita di mana emosi kita itu sedang tidak stabil. Jadi tindakan yang kita akan lakukan itu, keputusan yang kita akan dapat ialah keputusan yang tidak rasional. Tulisan Jawi ni, kita boleh katakan perkataan dia, maksud dia akan mendatangkan maksud yang sama dengan bahasa Melayu. Cuma cara tulis je yang lain. Jadi kenapa tak fikir sebagai tulisan Jawi ni sebagai satu seni, satu perkara yang unik. Sebab apa? Perkara dan maksud tu sama, cuma cara tulis dia yang lain. Jadi itu saja daripada saya untuk cadangan penyelesaian isu ini. Okay, sekian daripada kumpulan 9. Yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.